أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau Ihsaniyah, barisan jawatan kuasa pengurusan pentadbiran surau, imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah dan juga dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk tahun baru 2023 dan kita juga sekarang ini sedang diperhatikan oleh COVID kan, varian Omicron BF.7 yang mana katanya suntikan sebelum ni tak boleh nak kesan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menara kita insya-Allah. Malam ni saya nak terus masuk kepada tajuk baru yang sebelum ni ada sikit sangat lagi, saya rasa tak ada apa masalah. Boleh terlangkaukan. Bab malam ni bab baru, tahun baru, bab baru. Bab yang menceritakan bab permusuhan syaitan dan mengenal tipu dayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muka surat itu muka surat 965. Bismillahirrahmanirrahim. Bab permusuhan syaitan dan mengenal tipu dayanya, iaitu tipu daya syaitan. Abu Lais Al-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Safiyah binti Jahsh berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dammi." Dia kata apa? Syaitan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam, Bani Adam, dengan mengikut aliran darahnya. Bermakna menggambarkan bahawa syaitan sangat rapat dengan tubuh kita. Jadi di situ Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika mengertikan surah ya di mana dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi situ Abu Lais mengatakan raja dari semua manusia. Raja dari semua manusia,
yang berbisik dalam hati perasaan manusia dari golongan jin dan juga manusia. Surah An-Nas itu menceritakan kita ni ada golongan jin, dan jin ni wan nasi yang sentiasa membisikkan perkara-perkara yang tidak baik. Ada di kalangan manusia dan ada juga di kalangan jin. Ia maju bila tidak ada zikir ingatan pada Allah. Maknanya bisikan syaitan itu akan sentiasa datang mempengaruhi diri kita apabila kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara hikmah solat itu 5 waktu di waktu-waktu yang berbeza ialah untuk kita membawa diri kita ingat kepada Allah. Jangan kita dipengaruhi oleh syaitan. Dan surut mundur bila orangnya ingat pada Allah. Dan bisikan syaitan itu akan semakin lemah apabila ianya ataupun manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia akan keluar daripada tubuh manusia itu sendiri. Kalau kita baca, dulu kita pernah baca tak sini kitab ya. Tentang madakhil syaitan, kan? Pintu-pintu syaitan karangan kitab Syekh Abdul Hamid Al-Bilali. Ada sebut situ bahawasanya syaitan ni sifatnya lemah. Sifat syaitan lemah. Tetapi automatik dia akan kuat bila kita lemah. Sebab itu kalau kita baca tentang sejarah Sayyidina Umar, kita akan jumpa satu kisah di mana syaitan akan cuba mengelakkan daripada laluan yang menyebabkan bertembung dia dengan Sayyidina Umar. Bertembung dia Sayyidina Umar, dia tak nak. Menunjukkan bahawa kekuatan Sayyidina Umar itu hebat. Saya pernah belajar pondok dulu, mungkin dah cerita tuan-tuan, kan, di mana kawan saya datang, dia datang dari Selangor, dia orang Selangor, orang Jawa. Masa tu saya gurulah, guru saya bukanlah bujang, saya ni dah kahwin, balik mesti dah ada 3 sijil, sijil nikah, sijil azhar, sijil beranak, 3 sijil. Jadi pergi tu buat sijil hebatlah tuan-tuan kan. Sijil surat beranak, sijil nikah. Dia orang Minang macam tu tuan-tuan, orang Minang, saya orang Minang. Orang Minang ni memang macam tu. Kalau dia merantau, balik tak buat rumah, bermakna dia lemah. Dia merantau tu, dia balik buat rumah. Maknanya hebatlah orang Minangkabau. Ada orang Minangkabau ni. Orang Pahang. Saya Minangkabau. Jadi, saya suka duduk di rumah guru. Rumah guru tu ada 2 orang guru bujang. Sama sebaya umur saya, tapi dia ni penyabar orangnya, dia bujang lagi. Ya, saya dah ada anak 2 orang lah waktu tu. Dia kata, ni kawan dia ni tu. Jadi kami malam tu ada 4 orang, 5 orang lah. Seorang tu datang dari Selangor. Ni dia, Syekh, dia ni hebat ni. Kenapa? Dia ni boleh tarik duit. Tarik duit ni sonok tuan kan? Apa tidaknya, lebih lagi sekarang ni, kita peluang kerja pun tak ada. Jadi, kita pun tinggal tuan-tuan, ya ke? Kalau ya tunjuklah. Boleh dia kata. Saya pun naklah tengok. Sebab ni ilmu tarik duit ni bukan apa tuan, manalah tahu bila dapat ilmu tarik duit tu tak payah jadi ustaz lagi dah. Kan? Tarik duit je lah, tarik duit. Cari dia kata, telur yang kampung. Syarat dia kata, saya nak telur yang kampung. Sudah. Ni dah isyak kat pukul 10 malam. Jadi kebetulan saya kenal orang kampung tu. Makcik tu memang selalu dapat telur ayam. Pergi salam, punyalah anak tengok tarik duit ni. Ingat tengah malam tu tuan. Assalamualaikum, salam. Apa hal Ustaz? Nak beli telur kampung. Ambil lah tengah beli. Kena ceritanya dia pun. Ayat pertama tu, dia ngeleng. Dia tanya tu. Dia kata, bilik sebelah pejabat tu, ni wah guru, lepas tu depan sekolah, bilik sebelah pejabat tu, siapa duduk? Saya punya mudir lah pengetua. Jai, hebat orang tu, dia kata. Pula, tak berani jin saya ambil duit orang tu dah, di sekolahan. Tak apa, kita pergi tempat lain pula, dia kata. Cari duit tempat lain.
Dia pun prank nyampi. Dah dia kata, jom masuk dalam rumah. Masa ambil duit tu tepi kolap. Tepi kolap tuan. Tepi kolap dekat tangki air. Sampai tangki air tu gelap dah. Jom kita masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah. Buka tengok betul tuan, duit 10,000. Tengok balik iyo lah. Nak tak dia? Kalau nak kita buat syarat, pinjam bersyarat. Siapa syarat dia? Pinjam 10,000 dalam tempoh 24 jam ganti duit 10,000 tu. Tak teraya saya dah. Okeylah, ya memang hebat lah. Okey, sekarang ni kami dah bukti, dah tengok memang betul lah hebat lah. Dia pun balut duit dia balik, masuk khabar, dia lempar ke pintu. Kami duduk kat ruang tamu tu, pun lempar ke pintu tu. Duit tu keluar, masuk khabar, sekali dia lempar, balut khabar, dia lemparkan. Kami tengok tak ada lagi 10,000 dah habis dah. Dia kata, mana duit ni? Kita pulangkanlah balik petompek tadi, dia kata. Ini ceritakan jin kan, hebat tuan ya. Ini ceritakan jin. Baik. Di sini dia kata, bila seorang tu kuat zikirnya kepada Allah Subhanahu Taala, dirinya kuat maka lemah. Jadi guru saya tadi tu kuat. Saya tahu dia memang kuat, hebat. Ya, mana jin tu nak ambil duit peti cash tak banyak lah, aku mungkin 500 lah kan. Nak pergi ambil, tak berani jin tu. Kan dia tahu, tak berani jin saya dah. Datang dia balik, tak mahu dia pergi ambil dah. Menunjukkan bahawasanya apa yang saya baca kitab Madakhil Syaitan Imam Syekh Al-Bilali itu, saya jumpa sendiri bahawa betul lah. Dan juga Sayyidina Umar pun, jin akan mencari jalan lain, takkan mahu berselisih dengan Sayyidina Umar. Tadi pun jin tadi tu tak berani pergi ambil duit tu. Ada dalam surah macam tu lah. Nantilah saya jumpa kawan saya yang betul pagi ni. Pergi ambil duit apa ni pengusi. Tengok tak lopeh, tak boleh dah tu. Anda pengusi. Cikgu. Pergi cikgu Nan pula pergi. Kan? Tak boleh juga tu, tak boleh tu. Sebab dia berzikir, macam ayuh berzikir. Tak dapat juga duit. Nabi SAW bersabda, bu'ithtu da'iyan wa muballighan wa laysa ilayya minal hidayah syai' wa khuliqa iblisu muzayyinan wa laysa ilayhi minad dhalalati syai'. Aku diutuskan, aku dibangkitkan, aku diutuskan untuk berseru dan menyampaikan ajaran Islam, dakwah, hidayah. Dan tidak akan ada padaku kekuasaan untuk memberi hidayah walaupun sedikit. Ini satu keadaan, kan? Nabi hanya mampu menyampaikan, tapi memberi hidayah tidak. Menyampaikan hidayah, menyampaikan ajaran, tapi nak pasti orang terima tidak, kan? Sebab itu kita hanya dituntut menyampaikan sahaja. Berjaya tak berjaya itu bukan soal kita, kan? Dan iblis dijadikan untuk merayu, membisik dan memperhiasi, dan tidak kuasa untuk menyesatkan sedikit pun. Iblis tak ada kuasa nak sesatkan orang, tapi dia ada kuasa merayu. Makna kita terpengaruh, itu pilihan kita. Sebab dia hanya boleh merayu je, kan? Membisikkan. Tapi untuk menyesatkan tidak mampu. Kitalah yang membuat pilihan. Inilah dia menunjukkan bahawa lemahnya iblis itu, tetapi dia akan kuat apabila kita lemah. Sebab itu, kali di asrama dulu ada, selalu kita dengar orang kena histeria, kan? Saya first jadi pengetua daripada Ma'had Ahmadi, dipindahkan ke sekolah menengah agama Datuk Tan Ahmad, Simpang Durian. Jadi pengetua. Masa tu umur saya 36. Jadi pengetua yang 46. Apa pula kita nak mimpin, kita budak-budak lagi. Jadi asrama biasa kena seria. Ustaz, kata pengetua lama, Ustaz, asrama ni dia tu banyak tempat koreh. Kat Padang tu koreh, tempat asrama perempuan koreh. Kan? Jadi satu hari saya pergi majlis tahlil. Ada majlis tahlil di kampung tu orang meninggal. Sedang beliau tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada orang Muslim, Ustaz, dia kata, ada nak jumpa. Tengok nama murid saya. Apa hal ni datang ni? Ketua umum. Ustaz balik asrama, Ustaz.
Pelajar penuh seria, ramai. Mau lepas saya makan malam tu. Sebab baru tahlil kan. Lepas. Baliklah. Tengok atas surau tu ramai kena. Saya bilang 17 orang. Saya kata siapa yang kau dulu? Tu Ustaz dia tu. Dia menyunu kepala kan. Tudung tak ada lagi dah. Dia menyunu ya. Entah apa disunu macam mula. Panggil dukun saya kata. Dah Ustaz, tadi dia datang dukun kampung tu hujung dia. Dia ada bawah tu. Tengok dukun tu. Macam mana tu? Tak boleh dah Ustaz dia tu. Osah koreh dia tu. Apa yang tu dia buat, tak lapik sebab dah dia kata. Ini memang kuat betul. Balik dah dia. Bagi sambung surat, dia balik. Saya pun buat macam mana ni, saya ambil rotan. Saya kata, bangun, balik ke asrama. Tidak saya rotan. Saya pun cari seorang yang ujung tu yang mula sana. Saya baca Fatihah, saya rotan lah. Cap rotan. Aduh dia kata. Kau dah sodar lah, kau bangun. Yang seorang tu tak berjalan. Tak boleh Ustaz, kaki saya kena pasung. Sap dia rotan, langsung dia jalan. Lepas tu tuan-tuan, heboh lah tu selama kata Ustaz tu rotan makrifat. Ya pula. Sampailah saya keluar dari selama tu, tak pernah kena situ lagi. Tapi kaedah dia ialah, bila kita kuat, dia lemah. Kan? Bila kita kuat, dia lemah. Iblis hanya membayangkan, satu lagi ilmu, kata ni, saya dah itkon budak kena rasuk. Ustaz dia kata, pengetua ni kena panggil lah. Dia tu budak perempuan dah kena rasuk. Pergi yo pula. Ompet 5 orang megangan. Tuan-tuan, kalau begitu, tuan-tuan pegang ibu jari kirinya. Di kaki kiri pegang. Dan sepit. Buatlah. Dan tuan-tuan baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Ulang balik. Dia akan lemah. Tapi picit ibu jari kaki kiri. Bacalah ayat kursi dan ulanglah berkali-kali. Saya buat itkon kan. Saya buat tu, pegang tu, saya baca. Langsung lemah dia, langsung tidur dia. Kata dia fikir saya, Ustaz tak ada anda tu. Saya kebetulan jadi tu. Kebetulan jadi kan. Baik. Iblis hanya membayangkan kelazatan dan bagusnya maksiat itu. Dia pandai. Dia menghiasi maksiat nampak hebat, bagus. Kerana itu seseorang harus dapat menolak bisikan dan pujukan syaitan. Dia hanya mampu menghiasi saja. Kan? Dan ingat selalu firman Allah yang bermaksud sesungguhnya syaitan bagimu musuh. Syaitan adalah musuh kita yang nyata. Maka perlakukan ia sebagai musuh. Jangan perlakukan sebagai kawan. Kerana itu, jangan percaya. Jangan menurut kepadanya meskipun ia bersumpah memberi nasihat padamu. Maka seorang yang berakal harus dapat membezakan keterangan kawan dari keterangan lawan. Maka mengikut kawan dan meninggalkan lawan. Kena bezakan antara kawan dengan lawan. Ini penting, tuan. Cuma kita kadang-kadang walaupun dia lemah, tapi dia makhluk yang halus, makhluk yang tak nampak. Kadang-kadang kita kalah, kan? Makhluk yang lemah. Ya. Namun sana sebab itulah kita doa ini sangat penting. Doa masuk tandas, kan? Doa kita semua sekali lah. Semua itu adalah pelindung-pelindung yang mengawal diri kita daripada gangguan syaitan. Dan sebab itu kalau kita pindah rumah baru, kita hendaklah membaca surah Al-Baqarah. Sebab itu juga pelindung. Ya? Kalau kita diganggu, bacalah surah Jin. Bacalah malam ni, malam besok. Kan? Saya pernah duduk di rumah pengetua di rumah pengetua di Simandurian dulu, rumah saya tak tunggu kan. Lepas tu tukang kebun dia tak takutnya kita, Ustaz, rumah tu dia kata dongang nak menangis, orang nyapu. Saya kata baguslah. Taklah bising, taklah sunyi saya. Sebab saya 4 bulan duduk situ tuan. Orang rumah tak pindah lagi duduk di Gemencih. Saya 4 bulan duduk di situ rumah pengetua seorang tu. Ustaz berani ke Ustaz, dia kata dongang nak nangis. Eloklah tu. Taklah sunyi kita. Dia kata ada orang nyapu. Eloklah tu, bersih rumah kita.
Sekali sedang buang air, kruk, dia hapus flash. Terima kasih, saya kata. Senang kerja kita. Dia flashkan dia punya apa tandas. Saya baca surah Jin. Alhamdulillah hilang dia, tuan. Dan tanda orang yang bodoh itu 4. Yang pertama, marah tanpa alasan. Jadi kalau suami kita marah, tanya dia, abang marah apa bang? Tak ada saja ya. Bodoh lah tu. Ya? Marah alasan. Tapi biasanya suami marah ada sebab. Kan? Yang kedua, menurutkan hawa nafsu tanpa dalam batil. Menurut hawa nafsu dalam kebatilan. Yang ketiga, memboros harta tanpa kepentingan. Boros, israf dan membazir. Dua kalimah yang berbeza. Mubazirin kanu ikhwan syayatin. Bazir, kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan kamu membazir. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Melayu membazir juga. Innamal mubazirin kanu ikhwan syayatin. Sesungguhnya membazir itu kawan syaitan, membazir juga. Tapi kedua-dua ini kalimahnya Arabnya berbeza. Ini israf, ini israf, ini membazir. Kalau sekiranya benda itu memang haram, walaupun tak berlebih, tetap dia membazir. Itu bazir. Tapi kalau benda itu halal, tapi sampai berlebih-lebih buang tong sampah, itu israf. Juga membazir. Itu beza israf dengan membazir. Iaitu innal mubazirin, sesungguhnya membazir itu kanu ikhwan syayatin, adalah kawan pada syaitan. Orang minum arak, dia beli arak 1 tin. Dia minum habis. Kau membazir lah bang. Apa pula habis dia minum tu? Tak ada membazir lah. Habis lah, titik tak ada. Tak, tetap membazir sebab hukumnya haram. Tapi kalau beli rojak, saya ke Pilah, saya suka singgah dekat pasar tu, rojak Pilah, rojak Ibrahim. Kemarin hari Ahad, semalam lah kemarin Ahad, pergi ziarah mak, singgah di Pilah, makan rojak dekat bus stand. Ditanya ke rumah saya, mana sedap, dia kata. Rojak sini ke rojak kat apa? Rojak dekat pasar. Dia kata rojak pasar. Dia kata, buat macam mana pula? Dia kata rojak sini. Sedap, dia kata. Masing-masing berbeza, tuan kan? Baik. Jadi maknanya kita beli, kita makan, sepatutnya sepinggan, kita orderlah 3 pinggan. Maka makan-makan berlebih, akhirnya buang. Roti canai, kita order double. Roti canai telur double, kita pun makan. Habis 1 topping tak habis, akhirnya buang. Itu israf. Membawa mana membazir, sebab asalnya halal, kita makan, tapi akhirnya buang, maka israf. Jadi kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan membazir. Ya, itu beza dia. Tapi kalau membazir betul, bazara, bermakna kalau benda itu memang haram, walaupun tak habis. Walaupun habis, dicin kita makan, tetap juga dia membazir. Baik, kemudian dia kata yang keempat, kurang dapat membezakan kawan dari lawan. Juga satu benda yang menggambarkan kebodohan kita. Sehingga banyak mengikut kepada lawan, iaitu syaitan, daripada taat kepada Allah yang sayang kepadanya. Firman Allah yang bermaksud, apakah kamu menjadikan syaitan dan anak cucunya itu sebagai walimu, pemimpin. Wali itu pemimpin. Wali ada 2 makna. Kalau jumpa kalimah wali, dia tengok skop ayat. Ada makna pemimpin, ada makna kekasih Allah. Jadi kalau jumpa ayat Quran perkataan wali, aulia, tengok kepada tafsiran dia, tengok kepada cerita ayat dia tu. Kadang-kala dia bermaksud pemimpin, kadang-kala dia bermaksud kepada kekasih Allah. Jadi itulah ayat-ayat apa ni, bahasa Arab ni dia banyak konteks dia kan. Macam kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhan engkau. Bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah bukan hanya semata-mata membawa maksud bijaksana. Selalu kita tengok terjemah dia. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah. Tak. Hikmah itu, kalau nak terjemahkan dalam Melayu, dia tak boleh satu kalimah. Ia satu ayat. Iaitu kebijaksanaan menurut kehendak Allah. Baru makna hikmah. Tapi kalau kebijaksanaan menurut kehendak diri dia, dia pandai menipu. Tapi bijak, maka bukan hikmah. Itu bukan hikmah. Kebijaksanaan menurut serulah dengan Tuhan kepada jalan Tuhan kamu dengan kebijaksanaan menurut kehendak Allah, menurut syariat. Barulah namanya hikmah. Kan? Kalau tidak nanti orang tipu-tipu pun, maka itu kan hikmah. Ya? Adakah kamu menjadikan syaitan dan anak cucu itu sebagai walimu, pemimpin, pengikut, ketua, selain dari aku? Padahal syaitan itu bagi kamu sebagai musuh. Dah tahu dah syaitan itu musuh, tapi kadang-kadang kita terlupa. Kan? Sebab dia bukan kita kenal, ni aku ni syaitan ni, aku ajak engkau. Tak ada tuan-tuan ya. Sebab itu apa-apa sahaja yang bertentangan dengan syarak, bisikan itu ialah syaitan. Apa-apa sahaja bisikan yang ia selari dengan syarak, itu hidayah. Itulah adalah hidayah Allah. Kan? Contohnya bisikan, dia kata mimpi dah 3 Jumaat dah. Mimpi pula malam Jumaat lah tu. Khamis malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, Khamis malam Jumaat. Berturut-turut mimpi. Mimpi nombor ekor. Kan? Saya cerita tuan bukan cerita ni. Ni real ni berlaku. Seorang imam. 3 Jumaat mimpi nombor naik yang sama. Berturut-turut 3 malam Jumaat. Kan? Tapi nak boli kek Rombau kan beratus 4 orang. Dia pun musafir lah pergi ke Ipoh. Pertama sekali bertentangan syarak. Sebab musafir dengan niat beli nombor ekor, syarak dah tahu dah. Tak boleh nak qasar jamak sembahyang. Sebab tak betul. Itu nampak tu. Melanggar syarak. Tapi yang keduanya, pergi tu memang niat nak beli nombor ekor. Sebab tadi mimpi. Kan? Mimpi. Jadi imam ni, dia merujuk kepada seorang ustaz. Macam mana ustaz? Dia kata, saya ni mimpi 3 malam Jumaat, ustaz tak solang. Dia kata, malam ni mimpi minggu ni. Minggu depan mimpi tu mimpi lagi. Dia tahu. Nombor sama. Habis tu, kata ustaz ni, itulah tu dia. Terbisik ke hati saya, dia kata, saya belilah, dia kata. Beli lah, dia kata. Kalau kono, mana tahu. Iman oleh kerana dia orang yang datang ke masjid, orang yang melangkah kaki, maka langkah ibadah dia tu selamatkan dia. Akhirnya dia kata, kalau aku beli, dia kata, apa nak buat. Tiba-tiba mati, dia kata, sudah. Jadi. Tapi dia beli juga tuan. Dia beli juga. Dia kata, akhir saya beli juga ustaz. Beli surat khabar. Dia beli juga surat khabar. Dia tengok, memang betul naik. Surat khabar tu. Betul-betul naik. Tapi dia beli tak beli nombor, dia beli surat khabar lah. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya kebaikan kita itu adalah suatu penyelamat kepada waktu kita diganggu oleh syaitan. Ada seorang sahabat saya, ya, saya tolong dia, bukan saya tolong, saya hanya perantaraan. Cari duit orang sumbang, saya tolong dia. Banyak kan, sebab dia aksiden, buka terpusung burung kepala, sehingga dia koma sehingga doktor, pada ilmu doktor kata dia ni memang susah lah. Tapi hari ni tuan, dia dah normal balik. Ingat balik. Dan dia berniaga balik. Saya tanyalah orang yang kenal dia. Sebab benda yang macam tu, cuba kita risik. Tanya, kita belajar tuan-tuan. Itu dipanggil apa tuan-tuan? Benda luar biasa, berlaku pada orang biasa, namanya ma'unah kan? Ma'unah tu Allah yang turunkan. Bila Allah yang turunkan,
Cuba cari apa dia punya rahsia dia. Saya mencari, saya tanya tu bang. Akhir saya tanya ramai orang tuan. Ramai tu lebih dari 3 orang lah maknanya. Dapat satu rumusan. Rupanya dia ni masa dia sihat, dia ni menjual nasi lemak. Nasi lemak dia RM1. Tuan-tuan kena ikut orang Di Gombau ni tak ada orang jual nasi lemak RM1. Dia lah. Tu pembayang kulu dia. Dia koma. Setiap Jumaat dia mesti hantar ke masjid. Saya memberandaikan bahawa doktor hairan macam mana dia punya sakit tu yang koma tadi boleh otak dia yang dah apa tu boleh hilang balik. Maunah Allah berlaku. Saya kata ni nasi lemak RM1 yang dia buat tu, dia bagi setiap Jumaat, itulah yang akan menjadi perawat utama yang Allah izinkan maunah dia kepada dia. Isteri dia kata, saya pergi ziarah baru ni, saya pergi tengok ada bantuan. Allah, dah sihat boleh buat. Cagum saya. Dia kata, inilah Ustaz, saya pun tak sangka Ustaz. Dia kata, doktor pun kata dia ni tak boleh lagi dah. Tapi inilah dia saya kata, inilah kelebihan. Nasi lemak RM1, tuan kan. Jadi imam dia itulah. Imam ni, dianya mimpi 3 malam berturut-turut malam Jumaat, merojok Ustaz. Dia kata, macam mana ni Ustaz? Ustaz biasalah, dia kata, benda tu adalah bisikan syaitan. Tapi sebenarnya, Ustaz punya cakap bukan hanya boleh beritahu saja. Adakah boleh beri hidayah? Tak boleh. Hidayah Allah punya. Tetapi amalan dia imam kan, sembahyang, mengimamkan orang, maka itulah yang membantu dia waktu pertempuran antara kebatilan dengan hidayah. Maka dia ditolong oleh amalan dia, mungkin juga dengan dia pergi sembahyang itu, berjemaah itu ditolong Allah, dibantu oleh Allah saat dia lemah. Yang main tuan-tuan 3 Jumaat mimpi tu. Kan? Ada seorang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya dah beli alat. Saya beli alat, dia kata, benda tu kalau kita buat dekat kesan tanah ni, berapa kaki dalam tanah tu, dia boleh kesan. Kalau ada besi ke emas ke, dia beli alat tu. Untuk apa? Dia kata, saya ni Ustaz, memang kerja saya cari besi buruk. Kadang-kadang saya fikir tempat-tempat air mandi, tempat air terjun tu, dekat tu, saya tengok, baru ni jumpa lah Omeh, dia kata. Omeh, titik-titik jumpa Omeh. Jadi macam mana Ustaz Omeh tu, boleh tak saya jual, saya ambil duitnya? Saya kata Omeh ni berbentuk tak berbentuk? Dia kata berbentuk, cincin. Kalau berbentuk cincin, al-adah muhakkamatun. Hukum adat boleh kita ambil hukum. Apa hukumnya? Kalau lah berbentuk cincin, mesti ada tuan dia. Jadi, kaedah fiqh kata apa? Carilah tuan dia. Bila cari tuan dia tak jumpa. Kalau tak jumpa Ustaz, tahu ni memang tak jumpa lah. Bolehkah Ustaz? Tak boleh. Hukum fiqh kata boleh tak jumpa. Boleh tuan pergi, saudara pergi kedai emas, gadat jual dia, dan duit itu tuan boleh ambil dengan kadar hak menjaganya. Berapa lama kita jumpa tadi? 2 minggu simpan. Boleh ambil lah kadar 2 minggu tu. Bakinya berapa dapat? Katalah 700. Omeh tu jumpa 700. Berapa kadarnya anggaran menjaga dia selama 2 minggu tu? Agak-agak 100, 200. 200 itulah ambil. 500 pulang kepada Baitul Mal. Jangan tiba 700 aku jumpa 700. Tak. Itu tak boleh. Tuan kan? Tapi jumpa seketul emas macam batu. Kan? Saya kata, kalau tuan jumpa macam batu, tuan senyap saja. Cuma beritahu saya je, ajak sama-sama cari emas tu. Seketul batu. Tu boleh punya. Sebab dia bukan milik. Itu adalah memang rezeki kita jumpa. Dia panggil barang yang kita jumpa. Laqit. Laqit ni, aku fiqh, hukum laqit ni maknanya, itu kaedah dia. Kalau dia berbentuk, maka itu ada tuan. Ada cara dia. Kalau dia macam adi, bolehlah kita. Tapi kalau jumpa kita dapat beli tanah, korek-korek, tanam dian, musangking, kita tengok jumpa pula, bosi, putih besi. Kita tengok ada Omeh. Bagi tahu kerajaan Negeri Sembilan, Baitul Mal. Nyanyo tuan. Sebab ada hak dia pergi ambil balik. Kan? Jadi kalau jumpa tu senyap lah. Panggil orang surau, baca tahlil. Sebab dia Qarun. Qarun, dia panggil harta Qarun kan. Harta Qarun.
Tapi itulah. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda itu mesti ada milik dia. Sebab dalam peti ada hukum tadi macam cincin kan? Ada. Maka hendaklah diserahkan kepada kerajaan. Sebab itu milik. Ada milik dia. Mungkin orang dulu dah mati dah tu. Ya? Tapi kalau tuan nak, jagalah sebulan jaga tu kan. Okey. Sebab itu kalau kita tengok hukum tanah begitu. Baik, kita habiskan sikit lagi. Maka dia kata, apakah kamu menjadikan syaitan dan anak cucu itu sebagai walimu, pemimpin? Padahal syaitan itu bagi kamu sebagai musuh. Sesungguhnya sebusuk-busuk ganti bagi orang yang zalim. Maknanya itulah dia. Lepas kita berkawan dengan zalim, sejahat-jahat berkawan dengan syaitan. Maknanya berkawan dengan orang zalim, dengan berkawan dengan syaitan, tidak ada bezanya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sebesar-besarnya. Zalim yang sebesar-besarnya. Ada baru ni saya bincang-bincang kawan. Ada kata pemimpin kafir yang adil adalah lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim dan tidak adil. Saya tanya dia, daripada mana ambil hujah? Dia kata itu kata-kata yang dia pun tak pasti benar. Adil lawannya zalim. Kalau kita merujuk kepada pandangan syarak, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu mensyirikkan Allah itu kezaliman yang sebesar-besar kezaliman. Maknanya kalau orang kafir itu dia kata dia adil, di mana adilnya? Sebab dia mensyirikkan Allah. Kalau mensyirikkan Allah sudah zalim dah, macam mana kita kata dia adil? Ya, itu perkara. Jadi mungkin adil itu dari sudut pandangan neraca manusia yang tidak lengkap berdasarkan kepada barat, sosialis ke, kapitalis ke, liberal ke kan? Itu. Tapi kalau dalam syarak tidak ada satu keadilan kepada orang kafir. Kalau kita baca dalam surah Al-Imran ayat 118 jelas. Surah Al-Imran ayat 118. Boleh rujuk, ya. Jelas Allah menunjukkan bahawasanya orang kafir ini dia ni luaran saja yang baik, tetapi dalam hatinya banyak lagi benda-benda yang jahat. Ya, jadi macam mana? Sebab itu inna syirka la zulmul azim, sebenarnya syirik itu perbuatan kezaliman yang sebesar-besarnya. Sikit lagi saya masukkan, dan tanda seorang yang berakal itu ada 4. Yang pertama sabar menghadapi kebodohan. Yang kedua menahan nafsu dari yang batil. Ya, itu yang tadi bagus tu. Mimpi 3 Jumaat dapat nombor ekor, dia tetap juga tak beli. Dan beli surat khabar memang naik. Tak ada pula dia menyesal. Rugi betul tak beli, dia kata. Kalau beli tadi kan dapat tukar motor keris. Yang ketiga, mengeluarkan harta pada tempatnya. Mengeluarkan harta pada tempatnya. Maksudnya kita membelanjakan harta kita pada perkara yang kena pada syarak. Sebab syukur ada 3 makna pada pendapat Imam Al-Ghazali. Seseorang itu dikata syukur bila 3 benda. Yang pertama, dia yakin bahawa hasil yang dia dapat itu adalah rezeki dari Allah. Bukan sebab kepandaian skill marketing ke, dia kursus itu dia belajar teori ni, teori itu, teori ni dia belajar, maka tak. Yang keduanya, dia membelanjakannya, harta itu, rezeki itu perjalanan yang mutabaqah bi syar'i, yang bertepatan dengan kehendak syarak. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia menghalang, mengekang hartanya daripada dibelanjakan pada yang mukhalafah bi syar'i, pada perkara yang bertentangan dengan syarak. Gaji 4,000, 5,000, RM10 je dia beli nombor ekor, maka dia telah pun mengenakan hartanya pada benda yang bertentangan dengan syarak. Maka 3 perkara ini dinamakan orang itu abdan syakura.
Bakal dapat alhamdulillah. Itu bukan makna syukur. Kan? Syukur dalam ilmu tasawuf tiga ni. Pertama, yakin, terasa sangat itu rezeki Allah bagi. Yang kedua, dia belanjakan pada perkara yang diboleh oleh syarak. Yang ketiga, dia kekang hartanya, jangan keluar sikit pun pada perkara yang tidak bertepatan dengan syarak. Tiga ni lah maknanya abdan syakura. Jadi situlah kita lihat ukuran diri. Baru kita tahu, saya ni hamba yang bersyukur ke, hamba yang tak bersyukur. Hari ni tengok pagi tadi sampai tengok, oh alhamdulillah kan. Bersyukur. Sebab tak ada pun yang kita belanjakan pada benda yang okey. Besok pagi belum tentu lagi. Pagi tadi sarapan pagi di kedai bawa orang rumah. Bawa rumah tinggalkan pos dalam kereta. Kan? Dia pun bawa pos dia. Kita cenekir, kita tinggal pos dalam kereta. Lepas tu kira-kira abang pos dalam kereta. Ya ke? Jangan katalah abang tertinggal, bohong. Itu bohong. Tapi kita abang pos dalam kereta. Dia faham tertinggal, itu masalah dia. Jadi orang rumah kita bayar. Jadi orang rumah bayar tu maknanya dia belanjakan suaminya pada benda yang bertentangan syarat. Maknanya orang rumah kita satu syarat dah kena dah. Kan? Kena. Jadi dapatlah rumah kita abdan syakura. Tapi tadi saya bayar, bukan dia bayar. Ya? Kita ajak dia. Dia dah pencen tuan-tuan, dah pencen ni kan. Tuan terjamat kan, kaji kan. Dah pencen, kita bangun pagi tanya, macam mana? Sebab tinggal dua mulut kan. Nasi soju ada dalam tadi kan, ada tu masak. Okey, wek sambal gelesek je lah. Dengan telur goreng ni lah. Tambah gelesek, wek podes sikit. Kono pula teo panis. Sedap tuan. Kan? Nasi sejuk. Gitulah dia. Abdan syakur. 3 benda. Tapi kalau salah satu daripada 3 itu kita ingkar, kita tak termasuk abdan syakura. Kita termasuk hamba yang tidak bersyukur. Itulah ukuran diri kita. Ya, sama-sama kita menilai diri kita yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang lemah kalau aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.